Jadi yang kedua, yang kata duit ni jaga kita, kata ulama, duit tu bila kita sedekah dia tak pernah berkurang. Ma naqasat sadaqatun min malin, kata hadis dalam riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tak tahu kenapa ni magic. Dan yang berjanji ni Tuhan. Allah janji, engkau sedekah, aku akan gantikan. Allah Ta'ala kalau berjanji, dia mesti tepati janji. Sebab Allah Ta'ala ni dia punya prinsip dia, janji ditepati. Mesti ditepati janji. Kalau dia kata dia ganti, dia mesti ganti. Tapi bagaimana dia ganti, itu bukan masalah kita. Berzakatlah, bersedekahlah. Don't worry. Sampai Nabi sebut, orang yang pergi haji umrah pun Allah ganti duit dia. Sebab itu orang pergi haji, pergi umrah, walaupun habis duit puluh ribu, mana ada balik jadi miskin. Pernah jumpa? Pok-pok saudara kita pergi Mekah, pergi umrah, dia pun tak ada duit juga. Pergilah umrah di Mekah. Ada dengar cerita balik jadi asnaf minta zakat? Tak ada. Balik makan ek lagi ada. Wah, begini dengan spek kamera, serban semua. Duit dia tak berkurang. Tapi kalau kita pergi Gold Coast Australia, balik belum tentu kita boleh hidup seperti normal macam biasa. Makan Maggi itu biasa. Balik Gold Coast makan Maggi padai muka. Duit tak ada. Tuhan tak ganti duit pergi tempat lain. Tapi pergi Mekah Tuhan ganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, duit itu bercakap kuntu aduwaka fa ahbabtani. Dulu kita bermusuhan, tapi sekarang kita adalah kekasih. Ingat, duit dalam poket kita musuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surah At-Taghabun ayat 15. Ingatlah, duit kamu, anak kamu fitnah, ujian bagi kamu. Dan dari sisi Allah lah pahala yang paling besar sekali. Anak kita dengan duit kita, ini semua akan jadi bala untuk kita di akhirat. Dia musuh kita. Baru nak masuk surga, anak tarik. Abah nak tinggal kami ni. Abah masuk surga seorang. Mana Acik? Abah pergi masjid semayang. Kami Abah tak tanya semayang ke tak. Jomlah join kami masuk mahkamah sekali. Lah, kita baru nak bersenang-lenang dengan bidadari, anak buat kacau pula dah. Dia akan jadi gangguan pada kita. Duit pun sama juga. Baru nak melangkah, datang duit. Nyek, terbang. Tuan, mana mau lari? Ni dulu dapat, mana saya ni? Tuan ada main sikit rasuah-rasuah, kong kali kong ni. Tak boleh. Undur balik tuan, tak boleh masuk surga. Kacau, duit akan kacau. Tapi bila kita bersedekah, berinfak, duit ni akan mempermudahkan urusan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, duit tu bercakap, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu saya fana, tidak ada, tak ada yang kekal. Tapi bila awak sedekah, infak, zakat, saya akan jadi kekal lepas ni, kata duit. Tuan-tuan pernah dengar pencen kubur? Salah satu daripada pencen kubur adalah infak, sedekah dan zakat. Kita pencen di dunia mungkin kita boleh kumpul, tapi pencen akhirat, pencen kubur, itu belum tentu lagi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan yang kalau kita buat, dia akan jadi insurans di dalam kubur. Pertama, mengalirkan sungai, dengan syarat orang minum lah. Yang kedua, menulis mushaf, dengan syarat selagi dibaca. Paling basic, tulis Yasin 83 ayat. Tulis, siap 83 ayat, laminate elok-elok, photostat, laminate, beritahu anak isteri, abah kalau meninggal, tak payah tempah Yasin, tak payah curi Yasin dekat masjid, tak payah. Pakai je yang abah tulis ni, photostat banyak-banyak. Panggil orang masjid datang tahlil, edarkan yang abah tulis tangan ini. Selagi dibaca, selagi itu kita dapat pahala dalam kubur nanti. Yang ketiga, menggali perigi, dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu, dengan syarat selagi orang amalkan. Yang kelima, tanam pokok, dengan syarat selagi dimakan haiwan dan manusia. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh, dengan syarat selagi mendoakan. Dan yang ketujuh, infak, orang yang bersedekah, untuk apa juga manfaat kepada manusia ataupun haiwan. Dan kita berzakat ini, dia punya efek begitu banyak. Macam dalam contoh zakat, kita ada banyak zakat. Pertama, zakat emas dengan perak. Ni perempuan ni saya tengok melampau bling-bling je tangan, cincin, gelang, macam-macam. Lepas ni kan ada gerai PPZ di bawah, jangan lupa rujuk ya. Tanya, sebab dia emas perak ni, emas simpan pun zakat, emas pakai pun zakat. Sebenarnya jangan main-main. Orang selalu ingat emas pakai tak kena zakat. Tak, kena zakat juga. Ada kira-kira dia. Kalau emas simpan dalam gobok dalam almari, tu kenalah. Macam arwah mak, arwah tok kita punya kan,
Emas dia kan besar-besar macam rantai Metallica. Malu nak pakai. Pakai macam Ali Gusti punya menang ni. Jadi kita pun segan nak pakai. Simpan dalam lemari. Tu kena zakat. Sebab itu emas yang tak dipakai sekali pun dalam tempoh setahun, kalau dia punya nilai menyamai atau melebihi 85 gram nisab, maka wajib zakat 2.5%. Details boleh tanya dekat gerai bawah. Lepas itu nak selamat sekali-sekala pakai. Ada kenduri mana pakailah sekejap. Bongkok begini berat. Gini bongkok. Melaramlah sekali-sekala. Kalau emas yang sedang dipakai pun kita tengok uruf. Emas yang kita pakai sebagai perhiasan dalam tempoh setahun tak wajib keluar zakat kecuali melebihi uruf. Macam kita di wilayah persekutuan, kita punya uruf ini kita tengok berapa dia punya nilai yang terkini. Saya tak pasti yang terkini. Mawid menetap berapa? 800 gram emas ya. Okey, kalau pakai lebih pada 800, contoh sekilo lah emas dia pakai. Daripada telinga, leher, siku, ada lengan pelok sini, gambar ular besar sini, ada pelok kepala lutut, kat pinggang tangkai emas pelok lagi, kaki kling. Timbang sekilo, kena lah. Kalau tak nak bayar, jangan lebih daripada 800 gram. Begitulah. Senang kan? Turunlah kejap tanya dengan ada abang-abang kita di bawah tu, boleh bincang lah. Ini untuk orang perempuan saja. Tuan-tuan janganlah pakai emas. Tuan-tuan pakai emas bayar zakat pun tak diterima. Sebab zakat ni bukan, emas ni bukan untuk orang laki-laki. Beres emas, sekarang boleh cek. Yang kedua, duit simpanan. Sebab itu bagus ada tok daripada bank-bank yang Islamik ni, dia orang dah siap potong kita punya zakat apa semua. Kalau bank yang tak ada zakat, yang tak dizakatkan, itu kena usaha sendirilah. Yang ketiga, perniagaan kena zakatkan. Yang keempat, kita punya saham kena zakatkan. Yang kelima, kita punya pendapatan, gaji ataupun penghasilan, kita kena bayar zakat. Katalah gaji kita 1,000 sebulan, darat 12, darat 2.5. Lebih kurang dalam RM300 setahun. Alah, 300 setahun. Bukan tiap bulan, 300 setahun. Kita punya selipar je, kasut kita sebelah 300. Sebelah 300 ke? Bukan sepasang. Lempar je lah 300 tahun. Zakat ni kita bayar bukan sebab benda tu wajib. Memang wajib. Tapi zakat ni kita bayar sebab simbol kita bersyukur. Tuhan, terima kasih nikmat. Setahun aku kerja ni, rezeki kau bagi banyak. Kau bagi aku lebih dari yang sepatutnya. Aku ucap terima kasih. 300 ni pun tak padan dengan nikmat Tuhan bagi. Tapi bagi sajalah. Zakat pendapatan. Kemudian zakat pertanian, yang ketujuh ternakan, 8 rikas ma'adin. Ni panjang lah. Bayangkanlah pihak PPZ Mawib, dia ada 28 skim untuk nak membantu golongan asnaf sekitar wilayah persekutuan. Masa kami di Negeri Pahang banjir besar dulu, yang paling banyak membantu kami adalah Majlis Agama Islam Wilayah. Majlis Agama Islam Pahang pun bantu juga kan, marah pula kaku kan. Pahang pun bantu. Dak, yang banyak membantu Majlis Agama Islam Wilayah. Dia orang banyak membantu. Banyak membantu. Bayang 5 juta dia orang bantu. Duit siapa? Duit tuan-tuan lah yang bayar zakat ni. Di Pahang masjid ada 604 buah. Pahang 22 masjid di Temelur, 11 jerantuk, 5 di Maran, total loss. Siapa yang datang untuk banyak membantu? PPZ Majlis Agama Wilayah lah. Dengan duit daripada sumbangan daripada dalam PPZ. Dia Terengganu dengan Pahang dapat 500,000 bantuan. Kelantan dia bagi 1 juta kalau tak salah saya. Semua duit daripada zakat. Begitu juga agihan untuk fakir miskin. Kalau tuan-tuan rajin hari Jumaat pusing di Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh tengok setengah masjid dia akan bagi makan percuma kepada orang yang datang hari Jumaat. Mana datang duit? Itu untuk asnaf. Daripada bantuan zakat juga. Makan percuma, macam-macam diberikan. Untuk Ramadan, sepanjang Ramadan, surau Jumaat, masjid dan surau-surau di wilayah persekutuan semua dapat peruntukan 1.4 juta kurang lebih buat program macam-macam, ceramah apa semua. Bayangkanlah berapa multiplier effect yang tuan-tuan akan dapat hasil daripada zakat.